Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Muhammad Syauqi bin Muhammad Razi, pensyarah kursus AJ 31203 Sejarah Gerakan Tajdid dan Dunia Islam. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan iaitu nilaikan idea-idea perjuangan gerakan Ikhwan Al-Muslimin berkaitan pengislahan masyarakat Islam di Mesir. Okey, seterusnya. Saya Isfan Nizam bin Ishaq, nombor metrik BA1811024 akan membentangkan bahagian pengenalan. Ikhwanul Muslimin atau dalam bahasa Arab iaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun atau Al-Ikhwan dalam bahasa Melayu bererti saudara semuslim. Gerakan ini memiliki pengaruh yang besar di peringkat antarabangsa. Mula ditubuhkan pada tahun 1928 di Mesir. Diasaskan oleh Hasan al-Banna dan 6 orang rakannya. Hasan al-Banna merupakan seorang pendakwah. Gerakan ini ditubuhkan bagi mewakili kebimbangan dan kerasahan masyarakat terhadap tindakan golongan politik dan golongan intelektual berfahaman sekular. Prinsip gerakan ini adalah memperjuangkan agama Islam sebagai agama utama dan kehidupan masyarakat beragama di Mesir. Objektif utama gerakan Ikhwanul Muslimin ini adalah untuk mengembalikan negara Mesir kepada landasan Islam berdasarkan Al-Quran sebagai pegangan, aturan kehidupan bagi keluarga, masyarakat dan pemerintahan Mesir dengan prinsipnya iaitu Allah is our objective, the Prophet is our leader, Quran is our law, jihad is our way, dying in the way of Allah is our highest hope. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Abdul Rahim bin Abdul Rasib, nombor metrik BA1811026. Seterusnya saya akan membentangkan idea yang pertama iaitu Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimin. Seperti yang kita tahu, Hasan al-Banna menggunakan segala kudrat, bakat dan keupayaan beliau dalam penulisan kerana dengan kebolehan tersebut, ummah mampu merujuk pada perkara yang dilontarkan berbanding dengan ucapan yang mungkin pendengarnya dapat memahami. Hasan al-Banna menggunakan kesempatan masa yang ada bagi menghasilkan penulisan karyanya yang bermutu, yang membahaskan perkara yang meliputi aspek tarbiyah untuk membuka minda ummah pada ketika Mesir dijajah dengan begitu teruk sekali. Harapan asal yang ingin melihat para belia memiliki dalam diri mereka 4 faktor penting, iaitu insan yang kental jati diri. Yang kedua, penuh keikhlasan yang jitu. Yang ketiga, keberanian dan semangat juang yang tinggi. Yang terakhir adalah mampu bekerja menurut kemampuan fizikal mereka. Gerakan politik yang berteraskan Islam banyak memainkan peranan penting dalam membangunkan sistem pemerintahan yang membawa kesejahteraan kepada semua masyarakat, khususnya di Mesir. Kebanyakan gerakan Islam ini berusaha untuk melaksanakan syariah Islamiyah di Mesir, menerusi penglibatan dalam bidang sosial, politik yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan serta menentang pendudukan British di Mesir. Kemunculan gerakan Islam dalam konteks politik dan demokrasi di Mesir dikesan selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada Mac 1924. Melalui pengasasan Ikhwan Al-Muslimin oleh Hasan al-Banna pada Mac 1928, gerakan ini merupakan satu wadah untuk membangkitkan semula kesedaran Islam masyarakat Mesir dan cuba membangunkan kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengasasan Ikhwan Al-Muslimin ini merupakan kesinambungan daripada gerakan pembaruan Islam yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani dan dikembangkan oleh tokoh pembaruan seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Muhammad Abduh dan Rashid Rida merupakan tokoh-tokoh yang menentang penjajahan dan ideologi barat dalam bidang politik. Penglibatan Ikhwan Al-Muslimin dalam politik dan demokrasi di Mesir juga
seperti sekularisme, dan gerakan ini menampilkan pendekatan tarbiyah dan dakwah dalam menyebarkan ideologinya ke seluruh Mesir dan semenanjung Arab serta dunia Barat. Hasan al-Banna juga menubuhkan pasukan bersenjata Ikhwan al-Muslimin yang diletakkan di bawah pengasasannya. Akibat daripada suasana bergolak selepas tamatnya Perang Dunia Kedua selepas ancaman Zionis di Palestin. Peluang Ikhwan al-Muslimin untuk berkuasa di Mesir semakin malap selepas kematian Hasan al-Banna kerana gerakan tersebut sukar mencari pengganti yang dinamik seperti beliau. Kematian beliau dianggap menyelamatkan pemerintahan beraja dan cubaan merampas kuasa di Mesir untuk beberapa tahun lagi kerana ketiadaan tokoh yang setanding dengan beliau yang mampu menggerakkan usaha tersebut. Walau bagaimanapun, kepimpinan Hasan al-Banna dan gerakan Islam seperti Ikhwan al-Muslimin telah berjaya meningkatkan ketakwaan masyarakat Islam di Mesir untuk meningkatkan agama Islam dalam semua aspek meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi. Sekian. Seterusnya, pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan Revolusi Julai 1952 dan Ikhwan al-Muslimin. Revolusi Julai 1952 bermula dengan Gamal Abdul Nasir mengeluarkan kenyataan bahawa Ikhwan al-Muslimin sebagai Pakatan Politik. Beliau mengadakan demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintahan lama dan beliau juga mengungkit janji setelah menjadi presiden. Seterusnya, beliau mengharamkan gerakan Ikhwan al-Muslimin daripada berdakwah dan beberapa pengikut Ikhwan al-Muslimin ditahan dan dipenjarakan. Pengharaman yang telah dilakukan kali ketiga ini yang banyak meninggalkan kesan yang sangat mendalam kerana mereka disiksa sehingga mati. Revolusi Mesir pada 23 Julai 1952 adalah penggulingan kuasa Raja Farouk oleh gerakan yang dikenali sebagai Free Official. Peranan dan penyertaan kumpulan tentera sememangnya sangat besar dalam merealisasikan revolusi Mesir pada 23 Julai 1952. Kumpulan tentera adalah mereka yang menjadi rakan seperjuangan Gamal Abdul Nasir. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan akan sambung revolusi Julai 1952 dan juga gerakan Ikhwan Muslimin. Langkah pertama yang diambil untuk merealisasikan revolusi Mesir pada 23 Julai 1952 adalah mengadakan beberapa pertemuan baik dengan sesama anggota Free Official dan juga Ikhwan Muslimin. Salah satu pertemuan yang diadakan adalah pada 10 Februari 1952. Perkara yang dibincangkan adalah Free Official memerlukan pemimpin untuk mendorong revolusi Mesir pada 23 Julai 1952. Selain itu, para pemimpin juga membincangkan mengenai rasuah dan juga pemerintahan Raja Farouk. Free Official adalah untuk berusaha untuk mencari sokongan daripada Ikhwan Muslimin dan juga masyarakat Mesir pada umumnya. Mereka juga menganggap bahawa Ikhwan Muslimin adalah organisasi yang tersemat di dalam hati rakyat Mesir, terutamanya ketika dipimpin oleh Hasan al-Banna. Hubungan baik antara Free Official dan juga Ikhwan Muslimin terjalin sejak tahun 1940 lagi.
Tetapi niat daripada Free Official adalah Ikhwanul Muslimin digunakan selama revolusi Mesir 1952 dan setelah itu mereka akan dibuang. Seterusnya adalah pada 23 Julai 1952 terdapat demonstrasi besar-besaran dan pertumpahan darah antara pihak tentera yang dipimpin oleh Muhammad Naguib dan juga rombongannya menuntut Raja Farouk supaya mengubah artikel dalam Perlembagaan Mesir. Pemberian hak istimewa raja untuk memecat pemerintahan dan membubarkan parlimen. Dengan adanya hak istimewa raja, jika pemerintahan yang dijalankan dalam politik tidak sesuai dengan kehendak raja, ia dapat dihapuskan dan diganti dengan kabinet baharu. Seterusnya adalah kejatuhan kekuasaan Raja Farouk pada 23 Julai 1992 adalah dengan mengusir British daripada Mesir, terutamanya di kawasan terusan Suez. Seterusnya adalah pada 26 Julai 1952, pada hari Raja Farouk telah meninggalkan Mesir dengan melewati kota Iskandaria di sebelah barat utara dan menggunakan kapal. Menurut daripada istana, Raja Farouk akan pergi ke Amerika Syarikat. Pemergian Raja Farouk adalah diakhiri kedudukannya sebagai orang pertama di Mesir. Setelah itu dia diganti dengan anaknya iaitu Ahmad Fuad. Semasa diganti dengan anak dia adalah Raja Mesir, Raja Fuad. Ahmad Fuad masih lagi bayi dan tidak dapat menjalankan pemerintahannya. Setelah itu dibentuk sebuah dakwah dewan yang ditugaskan menjalankan pemerintahan Mesir sementara menunggu Raja Ahmad Fuad membesar. Majlis dewan tersebut terdiri daripada 4 orang termasuk Muhammad Naguib, Perdana Menteri, Alia Mahel Pasha, Ketua Mahkamah Tinggi dan juga Wakil Ketua Mahkamah Tinggi. Sekian, itu. Oke, seterusnya saya akan membentangkan konflik Ikhwanul Muslimin dengan Free Office. Free Office merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan oleh Gamal Abdel Nasir untuk memperjuangkan revolusi di Mesir. Terdapat beberapa ide Ikhwanul Muslimin yang menyebabkan berlakunya konflik antara Ikhwanul Muslimin dengan Free Office. Antara ide-ide Ikhwanul Muslimin tersebut adalah keluasan tanah pemilikan individu dinaikkan menjadi 500 fedan, idea pembentukan kabinet dan penentangan penubuhan perhimpunan pembebasan. Terus idea pertama, keluasan tanah pemilikan individu dinaikkan menjadi 50 fedan. Idea untuk meluaskan tanah pemilikan individu kepada 500 fedan telah menyebabkan Free Office berasa tidak puas hati dengan idea yang dikemukakan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin. Perkara ini berlaku kerana Free Office ni dia telah mengemukakan cadangan bahawa dia memberikan tanah pemilikan individu ini hanya seluas 200 fedan. Di sini berlaku percanggahan pendapat antara Ikhwanul Muslimin dengan Free Officer. Free Officer beranggapan bahawa ide yang dikemukakan oleh Ikhwanul Muslimin itu merupakan sebuah bentuk halangan atau sekatan yang diberikan kepada mereka. Oleh hal yang demikian, pihak Free Officer beranggapan bahawa oleh hal yang demikian pihak Free Officer berasa tidak puas hati dengan keputusan yang dikemukakan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin. Rasa tidak puas hati ini disebabkan oleh
free office ni dia beranggap free officer ni dia beranggapan bahawa rancangan revolusi tanah tersebut merupakan hal yang penting bagi mereka untuk mereka mendapatkan pengaruh-pengaruh daripada petani-petani di Mesir yang banyak ditindas oleh tuan-tuan tanah. Seterusnya, idea kedua, idea pembentukan kabinet. Selepas peletakan jawatan yang dilakukan oleh ahli mahir, pembentukan kabinet pemerintahan di Mesir perlu dibentuk segera. Oleh hal yang demikian, Gamal Abdel Nasir selaku ketua rejim revolusi yang memerintah Mesir pada saat itu telah meminta gerakan Ikhwanul Muslimin untuk mengemukakan 3 calon untuk dijadikan sebagai ahli kabinet. Hasan Al-Hadubi selaku mursyid Al-Ikhwanul Muslimin telah memilih 3 tokoh utama untuk dijadikan sebagai ahli kabinet. Antara tokoh tersebut adalah Sheikh Hasan Al-Bakuri, Hasan Al-Asmawi dan Munil Al-Dalla. Namun ketiga-tiga idea ini tidak dipersetujui oleh Gamal Abdel Nasir selaku pemerintah rejim revolusi. Beliau hanya bersetuju dengan calon yang dikemukakan tersebut. Calon tersebut adalah Sheikh Hasan Al-Bakuri. Perkara ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Sekaligus perkara ini membawa kepada berlakunya hubungan antara gerakan Ikhwanul Muslimin dan Free Office menjadi renggang. Seterusnya, idea yang ketiga, penentangan penubuhan perhimpunan pembebasan. Salah satu yang dilakukan oleh Free Office untuk mengekalkan kedudukan mereka adalah menubuhkan sebuah badan yang dikenali sebagai Liberation Rally atau Perhimpunan Pembebasan. Penubuhan badan ini adalah bertujuan untuk memastikan pengaruh rejim revolusi dalam kalangan rakyat Mesir ini dapat dikekalkan dan dapat dikuatkan. Melalui kuasa-kuasa yang diperolehi oleh Gamal Abdel Nasir selaku ketua pemimpin gerakan revolusi, beliau telah menggunakan pengharaman terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin. Pengharaman ini bertujuan untuk menghalang sebarang kebangkitan kuasa politik yang boleh menyebabkan pengaruh dan penguasaan rejim revolusi di dalam pemerintahan terganggu. Idea gerakan Ikhwanul Muslimin untuk menentang penubuhan Liberation Rally atau Perhimpunan Pembebasan ini bertujuan untuk mempertahankan pengaruh mereka di tanah Mesir. Hal ini bukan kerana mereka sadari bahawa apabila penubuhan ini berjaya dilakukan di tanah Mesir, maka pengaruh free officer dalam kalangan masyarakat Mesir semakin kukuh. Oleh hal yang demikian, mereka mengambil keputusan untuk tidak mempersetujui pembentukan perhimpunan pembebasan. Ya, itu saja. Seterusnya saya berikan kepada komentar yang seterusnya. Okey. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, kemunculan gerakan Ikhwanul Muslimin ini jelas mempunyai nilai-nilai positif yang membantu ke arah kebangkitan masyarakat Islam di Mesir. Dalam pada itu, gerakan Ikhwanul Muslimin juga telah menghasilkan pendekatan serta membawa ideologi yang positif pada masyarakat Islam di Mesir serta membawa era baru dalam pemerintahan politik di Mesir. Pelbagai pendekatan dan saluran digunakan untuk mencapai objektifnya, iaitu memperjuangkan agama Islam dan menentang golongan intelek yang sekular. Namun demikian, setiap usaha, pendekatan dan ideologi mempunyai tentangan serta cabaran. Misalnya taruhan nyawa. Dalam pelbagai aspek, kesesuaian sesebuah pendekatan dipengaruhi oleh pandangan pemikiran pemimpin semasa. Sekian, itu saja. Terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zaki bin Muhammad Azam, nombor metrik BA 18110295 yang akan membentangkan ulasan artikel berkumpulan yang bertajuk Ikhwan Al-Muslimin dan Perjuangan Menegakkan Pemerintahan Islam di Mesir pada tahun 1948 hingga 1954. Berikut merupakan artikel yang akan dibentangkan oleh kami yang ditulis oleh Muhammad Rizwan Osman dan Abu Hanifah Haris.
Yang pertama, pergi kepada pengenalan, mengulas artikel yang tulis oleh Muhammad Rizwan Osman dan Abu Hanifah yang bertajuk Ikhwan Al-Muslimin dan Perjuangan Menegakkan Pemerintahan Islam di Mesir pada tahun 1948 hingga 1954 yang mempunyai halaman 14 muka surat. Artikel ini ditulis bagi membincangkan perjuangan Ikhwan Al-Muslimin dalam menegakkan agama Islam di Mesir dari tahun 1948 hingga tahun 1954. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal At-Tamadun yang diterbitkan pada tahun 2018. Artikel ini menggunakan dua metodologi kajian iaitu kaedah kualitatif serta kaedah perpustakaan dalam menganalisis data primer dan data sekunder dalam menghasilkan artikel ini. Artikel ini turut menjelaskan cabaran dan halangan yang terpaksa ditempuhi oleh gerakan Ikhwan Al-Muslimin dalam perjuangan mereka menegakkan pemerintahan Islam di Mesir. Di bahagian A, ulasan menyeluruh dalam artikel ini. Perbincangan yang pertama adalah peranan Hasan Al-Banna dan Ikhwan Al-Muslimin. Imam Hasan Al-Banna merupakan individu yang bertanggungjawab dalam menubuhkan gerakan Islam yang bernama Ikhwan Al-Muslimin serta menjadi gerakan Islam yang paling berpengaruh di Mesir. Imam Hasan Al-Banna menerapkan dakwah serta akhlak yang baik dalam kalangan gerakan Ikhwan Muslimin mengikut ajaran agama Islam dalam perjuangan mereka. Perjuangan Ikhwan Al-Muslimin menjadi gerakan yang berpengaruh di Mesir dengan menguasai politik, ekonomi dan pendidikan, berteraskan agama Islam dalam perjuangan mereka menegakkan pemerintahan Islam di Mesir. Ikhwan Al-Muslimin ini dia mendidik serta memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk kembali ke jalan Allah SWT dan berteraskan agama Islam berdasarkan sosial, pendidikan dan agama dalam kehidupan masyarakat di Mesir. Okay, seterusnya, perbincangan yang kedua adalah perbincangan Revolusi Julai 1952 dan Ikhwan Al-Muslimin setelah kematian Imam Hasan Al-Banna. Pelantikan ketua pemimpin yang baru, Ikhwan Al-Muslimin bagi menggantikan Imam Hasan Al-Banna ini menyaksikan konflik dalaman yang berlaku yang menyaksikan pelantikan Hasan Al-Hudaibi. Imam Hasan Al-Hudaibi ini dilantik menggantikan Imam Hasan Al-Banna kerana beliau merupakan bekas hakim yang dapat membantu menyelesaikan kes mahkamah serta personaliti beliau yang sederhana yang mempunyai akhlak yang baik. Pelantikan beliau juga diharapkan dapat membantu penyatuan ummah dalam kalangan gerakan Ikhwan Al-Muslimin dalam mengundurkan serta perpecahan yang berlaku dalam organisasi Ikhwan Al-Muslimin. Kerjasama antara Free Officer dan Ikhwan Al-Muslimin membantu Revolusi Julai 1952 yang dilaksanakan dalam menggulingkan kekuasaan Raja Farouk. Okay, seterusnya, perbincangan yang ketiga adalah perbincangan konflik Ikhwan Al-Muslimin dengan Free Officer selepas berlakunya Revolusi Julai 1952. Konflik yang berlaku antara Ikhwan Al-Muslimin dengan Free Officer akibat ketidaksefahaman yang berlaku. Konflik antara Ikhwan Al-Muslimin dengan Free Officer tercetus selepas perancangan dalam pemilihan ahli kabinet pemerintahan di Mesir. Hal ini dikatakan demikian kerana 3 calon yang dicadangkan oleh Ikhwan Al-Muslimin ditolak dan menerima satu sahaja calon daripada mereka yang diterima. Konflik antara Free Officer dan Ikhwan Al-Muslimin ini menyebabkan keadaan politik yang bergolak di Mesir serta hubungan yang semakin renggang antara kedua-dua pihak. Okay, bahagian B, analisis pendapat pengulas yang dianggap sebagai idea terpenting bagi memahami isu artikel ini. Antara isu yang dibangkitkan oleh penulis artikel ini adalah perbincangan perjuangan Ikhwan Al-Muslimin dalam menegakkan agama Islam di Mesir dari tahun 1948 hingga 1954. Perjuangan Ikhwan Al-Muslimin ini menjadi gerakan Islam yang berpengaruh di Mesir dengan menguasai politik, ekonomi dan pendidikan berteraskan agama Islam dalam perjuangan mereka menegakkan pemerintahan Islam di Mesir. Seterusnya, kami sangat bersetuju dengan artikel ini kerana menjelaskan perjuangan gerakan Ikhwan Muslimin dalam menegakkan pemerintahan Islam di Mesir pada 1948 hingga tahun 1954. Penulis ini turut menjelaskan dapatan kajian artikel ini dengan jelas dan teliti dengan bukti yang sahih. Artikel ini turut memudahkan kami untuk mempelajari sejarah di Mesir dengan gerakan Ikhwan Muslimin dalam menegakkan pemerintahan Islam di Mesir. Akhir sekali, isu yang menarik kami sebagai pengkaji sejarah adalah perbincangan Imam Hasan Al-Banna dan Ikhwan Muslimin dalam berjihad mengembalikan martabat Islam. Hal ini telah menarik minat kami sebagai pengkaji sejarah dalam meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap tokoh tajdid dan islah yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan pemerintahan Islam di negara Islam. Okay, secara kesimpulannya, kami banyak mempelajari
ilmu tentang sejarah perjuangan Imam Hassan al-Banna dan Ikhwan Muslimin dalam berjihad dalam mengembalikan martabat Islam walaupun menghadapi banyak cabaran dan dugaan yang dihadapi. Gerakan Ikhwan Muslimin dibentuk bagi menunjukkan ketidakpuashatian masyarakat Mesir ketika itu terhadap pemerintahan Mesir setelah kejatuhan Empayar Uthmaniyah di Turki. Semangat dan perjuangan yang ditunjukkan oleh Imam Hassan al-Banna dan gerakan Ikhwanul Muslimin menunjukkan kebangkitan gerakan Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Secara gerakan Hassan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin ini menjadi sebagai tauladan kepada kami dan pengajaran yang terbaik untuk kami untuk dicontohi untuk menuju jalan yang diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.